Contohnya, mintik dia tutup dengan kain. Jarang di syurga besok. Dalam keadaan tutup dengan kain yang jarang tu pun, kita tengok pensan. Itu ayat. Maknanya dia pakai kain yang jarang tadi, tengok dia pun dah pensan. Kalau diselok, dua kali pensan. tak tahu nak kabur macam mana. Maknanya lawanya bidadari yang Tuhan nak hadiahkan kepada lelaki ni. Pasal apa? Imui tak ada, air basi pun tak ada, al-haid tak ada, wan nifas pun tak ada. Kita anak dara kita, lawa lah macam mana pun, kalau dia berolok, tengok dalam sarung bantil tu peta dia. Peta Taiping ada, peta Teluk Intan ada, peta Selat Pulau ada, peta Kedah Rebah ada, semua ada. Tapi bidadari ni mana ada? Hingui pun tak ada, haid pun tak ada, nipah pun tak ada. Tak pernah diangkut oleh Sami Welu ataupun siapa-siapa tak tahu. Ini kehebatan bidadari. Jadi tuan-tuan kalau tak baca doa ini tak dapat bidadari. Jadi besok kena baca doa. Kalau tak hafal besok kena hafal lah. Dipanggil dengan nama doa kamili. Dia dipanggil dengan nama doa kamili. Allahumma ja'alna bi'imani kamilin. ولفضلك معدل وعلى الصلوات حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالمعنى شاكرين وعلى البلايا صابرين وتحت اللواء di bawah bendera Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bendera. Lepas itu wa bihurin ainin mutazawwijin. Pakaian kita besok min dibajin, daripada sutera. Sekarang jangan pakai, sekarang tak boleh. Sana besok, sana pakai sutera. Barulah ahli syurga minum arak. Sekarang tak boleh, walaupun dia kata Ganeston is good for you, jangan minum. Pasal sana kita nak minum arak. Itu sebab kelebihan Quran, hidayah. Semua ayat-ayat Quran itu hidayah. Walaupun ada pengajian dalam kita punya pelajaran ada nasikh wal mansukh, ada ayat yang makna dibatalkan, batal hukum, tapi bacaan dalam. Contoh arak dulu tak boleh minum. Makna arak kita jual dapat hasil. Orang yang membeli maknanya dia dapat arak, dia boleh mabuk. Masa itu arak belum lagi diharamkan. Tapi bila turun kali yang keempat, peringkat yang keempat, bila Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun, arak haram. Jadi pasal apa? Pasal besok kita minum arak. 4 sungai dalam syurga, salah satu sungai arak. Tak tahulah nak minum pakai ibrik, kekoi ke, nak pakai cawan ke, nak pakai paip ke, ataupun nak ngangus gitu. Al-muhim kita minum arak, itu jaya. Cara macam mana nak minum, kaifiat dia, kaedah dia, formula dia, besok bila kita masuk syurga. Bila masuk syurga dia akan bagi keterangan, yuk, ini undang-undang syurga. Pakaian nikah 1 hari 70 pasang. Ini kita sehari sepasang pun 2 pasang lah. Orang 2 leh lah, 2 kali gaji. Sana 70. Kan senang nak ziarah Allah Ta'ala, nak jumpa bidadari, nak makan laksa dekat syurga, nak makan kuih limeh. Kan? Kuih limeh tu tak ada warna biru putih, tak ada. Tetap dia hijau putih juga. Jadi pakaian nak pakai, nak makan, nak berlari, nak apa semua tu semua, dia bertukar-tukar. Tu pasal 70 leh. 70 leh. Yang kali ini diberi dengan bidadari ni pula 70 kasih. 70 kasih. Mana 70 bilik. Jadi maknanya nikmat yang cukup tak dapat kita kira ya. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu tidak dapat kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan sekalian, muh kita belum-belum. Kata orang Perak, kejo yuk kejo. Tengok orang dah ke depan. Bagaimana Imam Ghazali,
Imam Abu Mansur Maturidi, Imam Abu Bakar Baqillani yang seumpama dengannya, demo ke depan. Zikir Allah mereka itu banyak. Qiyamul Lail itu banyak rakaat. Dia punya 10 malam yang akhir, ya, 10 malam yang akhir. Nabi pun di masjid, kita di rumah. Jadi makcik-makcik, kakak semua malam 21 dan malam-malam ganjil sebelum habis bulan Ramadan, peralo oleh suami-suami ke masjid. Ambil siang, masakkan nasi, buat gulai tempoyak, lepas tu goreng ikan kering gelamir ataupun perkasam ke, kabul dengan suami pukul 12 ke pukul 1 pagi tu, yalah, roh ila masjid. Nak suruh perang, pandai ada 2 ekor ni nak perang macam mana? Di masjid. Belum lagi zaman perang. Ahli majlis syura belum buat keputusan perang. Besok kalau ahli syura kata yo perang, semua kena pergi perang. Semua kena angkat pedang. Angkat pedang. Semua saif. Senjatanya pedang dan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senjatanya ya Allahu Akbar. Jadi masih tu, tapi sekarang belum lagi. Ulama belum lagi bagi cakap macam-macam. Caranya sekarang peralakan suami pergi ke masjid. Apa nak buat masjid? Bukan berolo. Etikap dalam masjid. Satu. Yang kedua baca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Itu baca. Dan baca satu doa. Tuan-tuan kontol doa tu bunyinya jazallahu 'anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Itu pendek. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Doa ni kita baca, malaikat yang belah kanan ni penat nak noleh. Apa makna penat? Nisbah ganjaran doa tu kosong. Walaupun kita baca jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, tapi malaikat yang mencatat kebajikan kita tu tak ada kira-kira, bukan tak ada kira-kiranya, banyak benar. Itu doa. Pasal doa-doa ni tuan-tuan, ada doa dia baca satu je kan, tapi ada yang lipat kali ganda. Dia lipat kali ganda. Mayang seorang satu pahala, mayang berdua berjemaah 27 kali ganda. Setengah hadis Nabi kata 23, setengah kata 25. Yang ini pula jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Kita baca je, malaikat penat nak mencatat kita punya amalan. Mana besarnya ganjaran pahala. Macam kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali kita baca, maknanya kita dah baca 10 juzuk. 3 kali kita baca Qul hu, bermakna kita dah khatam. Jadi kalau kita tak ada baca, boleh baca banyak-banyak, kita baca Qul hu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali baca, makna kita khatam. Siapa boleh lagi? Lebih-lebih lagi bila kita pula beramal pada malam Lailatul Qadar. Apa kata Allah Ta'ala? Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya kalau malam 21
besok ditakdirkan malam Lailatul Qadar, kita beramal pada malam itu, ganjaran pahala kita beramal ialah 83 tahun 3. Kalau selama 10 tahun kita memang berbetulan amalan kita pada malam Lailatul Qadar, 83,3 kali dengan 10, bermakna kita telah pun beramal, pahala ganjarannya 833 tahun. Umat Nabi Nuh tak dapat, umat Nabi Shu'aib tak dapat, umat Nabi Yahya tak dapat, umat Nabi Yusuf tak dapat. Yang diberi malam Lailatul Qadar hanya umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab umur kita kontut-kontut. Yang kedua, pasal kita perik. Perik atau perik? Bukan perish. Perik ni laih. Laih ni maknanya tak apa sihat lah. Kan? Nak masuk masjid pun pegang dinding. Nak keluar masjid pun pegang dinding. Masjid baiklah masjid kita ni pun di bawah tu tak ada tangga Kalau ada tangga, nak nongkat begitu, aja nak mangkuk. Itu sebab Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bila Nabi menerima diperlukan sembahyang 50 waktu, dia tanya, "Baik ni ke pergi minta korang? Korang boleh korang akhirnya diri?" Tu berkata Musa, "Umat Mika tu ketut-ketut weh." Lain-lain, peri-peri belakang, banyak songil lah. Suruh pakai tudung, tak siap pakai tudung. Kalau pakai akhirnya mati, baru pakai begitu. Macam tu berapa gaya? Kak semua pakai macam itu. Semua pakai macam tu. Tak ada nak pakai betul, dia pakai betul. Ini bila mati baru dia pakai. Tak betul yang tak cara pakai tu. Ulama ambil, tapi ulama tak nak tegur. Ikut dalam kitab tu dia kata syaitanul akhras. Dia kata setan bisu. Ulama yang tak berdegur itu dia kata setan bisu. Ini tuan-tuan kalau dia ilmu, kata Nabi, "Balighu anni walau sampaikan walaupun satu ayat." Apa yang ada pada kita sampaikan. Kalau orang nak dengar, kita sampaikan. Kalau orang tak nak dengar, sampai juga. Sampaikan itu. Setidak-tidak tanggungjawab kita selesai ataupun tak tamat itu. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita selama pada bulan puasa dia kan, ada malam yang mulai ni nak makan pula pun ada nasi koyan lama-lama sekarang ni. Bernama dalam kita kecil mana kita tahu. Jadi itu dulu tazkirah kita, maknanya terkejut. Berhenti dikejut. Kalau terkasut, terbalun, tergodam, terlebu, gantung atau seumpamanya, saya mohon ampun dan maaf. Mana tahu pun raya tak jumpa. Mungkin saya mati, atau mungkin tuan-tuan mati. Tengok-tengok tukar rakam tak ada. Mana mati? Oh, mana kita tahu. Ataupun saya mati kan. Jadi sebelum kita bertemu dengan kematian itu, jadi kalau ada terkata, teman mohon ampun dan maaf. Kerana kita ni manusia tak tahu. Kalau tahu boleh bagi sanad dengan malaikat maut. Bila teman? Dia jawab, tak lama dah. Bila? Dia balik. Dia kan boleh. Dia kata bulan 8, 31 bulan 8 sebelum dia buat hari Merdeka. Dia tak ada nombor SMS, dia tak ada. Macam mana dia nak hantar dia? Jadi maknanya dia yang tak. Jadi kita macam itulah. Kalau terkasut, terbalun, saya mengaku dan maaf. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu dari nafsu saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa ala وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجينا في امتحاننا في هذه الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Takbir. Allah